semua peserta dan penyelia. Okay, baiklah. Saya pun nak ucapkan tahniah kerana semua peserta dah selamat mendaftar dan menjadi peserta pertandingan National Tinkering Challenge 2021. Okey, kita teruskan dengan slide ya. Okay, untuk makluman semua, pertandingan ini merupakan tahun kedua penganjuran. Tahun lepas kita ada anjurkan juga 2021. So tahun ni tahun yang kedua lah. Seperti mana yang sedia maklum, penganjuran pertandingan ini adalah anjuran Pusat Sains Negara. Kami merupakan sebuah institusi pendidikan bukan formal di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang menjalankan aktiviti-aktiviti awareness ataupun pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Okay, next. Okay, National Tinkering Challenge. Okay. Mula-mula sekali saya akan perkenalkan tentang apa itu tinkering kan. Mungkin tak semua kita biasa dengar perkataan tinkering. So tinkering ni sebenarnya ialah aktiviti berkreativiti, mereka bentuk ataupun menambah baik sesuatu benda. Okay, dari segi bahasa harian kita pakai, kita boleh kata menggodek, macam itulah. Kalau ada mesin-mesin ke kan, kita buka-buka, kita nak siasat apa dalam dia. Okay, antara contoh tinkering ni ialah buat reka bentuk, buat binaan ringkas, buat model, sama ada mechanical ke electrical, pencetakan 3D, pengaturcaraan robotik, buat arca, seni daripada bahan-bahan terpakai ke, semuanya termasuk di bawah skop tinkering. So tinkering ni sangat luas lah. Okay, objektif pertandingan, kita dapat 3 objektif. Yang pertama, kita ingin menyediakan platform dan ekosistem yang berpanjangan kepada masyarakat supaya boleh terus berkreativiti, mereka cipta dan berinovasi. Okay. Yang kedua, kita ingin menggalakkan pelajar untuk mengaplikasikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara kreatif dan kritis ke arah peningkatan kualiti kehidupan seharian. Yang ketiga, pertandingan ini juga bertujuan untuk menyokong dasar sains, teknologi dan inovasi negara di STIN melalui usaha-usaha pembudayaannya. Jadi Pusat Sains Negara kami banyak melakukan aktiviti awareness begini. Ada kalau tengok setiap hari Khamis kami ada buat live science show, boleh layari kami punya Facebook, Twitter dan juga YouTube channel Pusat Sains Negara Official. Okey, baik. Kembali kepada pertandingan, terdapat 2 kategori. Saya percaya semua pun dah daftar kan. Jadi semua pun tahu ada 2 kategori, iaitu yang pertama sekolah rendah, tahun 4 hingga tahun 6. Okey, dan juga yang kedua sekolah menengah, tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, dan penyertaan adalah percuma. Okey, next. Tema pertandingan yang tahun ini kita pilih ialah Sustainable Innovation for All, ataupun dalam bahasa Melayunya inovasi lestari untuk semua. Maksudnya untuk semualah, untuk masyarakat kan. Okey, jadi cabaran utama yang perlu dihasilkan oleh peserta ialah kena membuat prototype yang boleh menyelesaikan isu masyarakat di persekitaran kan. Okey. Jadi kena carilah apa agaknya isu masyarakat kita sekarang kan. Dan kita kena hasilkan suatu ciptaan ataupun inovasi yang boleh membantu untuk menyelesaikan isu tersebut. Okey. Okey, selain daripada tema pertandingan tu, penganjur juga menetapkan 2 subtema. Yang ini kita pilih daripada Sustainable Development Goal. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya Matlamat Pembangunan Lestari, okay, SDG. Jadi SDG yang kita pilih pada tahun ini ialah SDG kedua dan juga SDG ke-12. Okay. Untuk pengetahuan peserta, dia sebenarnya ada 17 SDG. Okay, kalau nak tahu maklumat lanjut, boleh refer kepada website di bawah tu. Okay, jadi SDG ni ialah yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, bagi tahun ni kita pilih SDG kedua, iaitu kelaparan sifar, dan juga SDG ke-12, okay, iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab.
Tapi jangan risau sebab nanti dalam ni saya akan bentangkan juga kami akan menyediakan bengkel untuk peserta supaya dapat memahami. Kan jadi salah satu daripada bengkel tajuk dia ialah mengenai SDG. Okey, next. Okey, baiklah. Ini syarat pertandingan. Saya percaya memang peserta dah bacalah sepatutnya kan sebelum mendaftar tu. Kita ada tulis di website juga. Okey. Ini saya bacakan juga. Okey, yang pertama permintaan adalah terbuka kepada semua pelajar awam, sekolah swasta, minta maaf pelajar sekolah awam sekolah awam, sekolah swasta ataupun sekolah di rumah. Kiranya tak kisahlah sekolah apa pun ataupun homeschool ke semua boleh masuk. Okey. Okey, untuk yang kedua penyataan adalah secara berkumpulan. Kita tak ada pertandingan secara individu. So berkumpulan 2 hingga 3 orang pelajar yang mana menepati kategori lah. Kiranya kalau yang sekolah rendah tu hanya darjah 4 hingga 6 saja. Yang sekolah menengah hanya form 1 hingga form 5 saja. Kita tak ada mix kategori. Okey, dan juga penyelia. Perlukan seorang penyelia. Boleh jadi guru, ibu bapa ataupun penjaga. Okey. Abang ke kakak ke jiran ke asalkan berumur 18 tahun ke atas. Okey. Okey, jadi pindaan ahli selepas tarikh tutup tak akan dilayan. Jadi tak ada pindaan dah lah sebab semua pun dah daftar kan. Okey, untuk yang ketiga tu subtema yang disebutkan tadi iaitu kelaparan sifar, penggunaan dan penggunaan bertanggungjawab. Okey, untuk yang keempat kita hanya allow satu projek sahaja untuk setiap kumpulan. Okey, untuk yang kelima, projek hendaklah berbentuk fizikal. Okey, seperti reka bentuk, model, electrical ke mechanical, kiranya benda tu kita boleh pegang lah. Walaupun nanti peserta tak perlu hantar projek tu, fizikal tu yang buat tu tak perlu hantar ke Pusat Sains Negara, tapi kami nak tengok dia kena wujud lah dalam video dan juga dalam report tu kena ada gambar dia macam mana buat kan. Dia maksudnya sebarang apps ke apa kami tak terima. Okey, kalau kecuali jika apps tu uh, dia berhubung dengan apa, ada kaitan dengan reka bentuk yang fizikal lah. Baru kita ambil kira. Okey, yang keenam, semua bahan yang dihantar akan menjadi hak milik penganjur. Penganjur berhak menggunakan bahan yang dihantar untuk apa-apa tujuan pameran ataupun promosi ataupun taklimat. Okey, yang ketujuh, projek hendaklah janaan sendiri. Maksudnya aslilah, original dan bukan plagiat. Projek yang pernah menangi mana-mana anugerah inovasi tidak akan layak dipertandingkan. Okey, untuk yang ke-8, sebarang perubahan maklumat haruslah dimaklumkan kepada urusia sebelum tarikh tutup pendaftaran. Okey. Yang ke-9, peserta hendaklah memahami semua syarat-syarat dan garis panduan. Okey, ini semua syarat-syarat dan garis panduan ni kita dah letakkan di laman web pertandingan iaitu www.psn.gov.my/ntc. Okey. Ini website pendaftaran tu lah. Jadi boleh tengoklah konten dalam tu kan. Okay, yang ke-10, pihak penganjur berhak untuk buat pindaan terhadap syarat-syarat di atas pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal. Yang ke-11, yuran pertandingan adalah percuma dan kos projek adalah di bawah tanggungjawab peserta. Okay, yang ke-12, keputusan panel juri adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan. Okay, next. Okay, ini adalah format pertandingan. Okay, jadi kita di petak yang pertama lah. Sebenarnya petak yang pertama, pendaftaran pertandingan 15 Julai, kita dah buka hari itu melalui website. Okey, kalau perasan dekat sini, tarikh yang ditulis ialah 22 Ogos 2021. Okey, ini kami nak maklumkan, kami akan extend ataupun lanjutkan tarikh pendaftaran ni sehingga hujung minggu ini, 22 Ogos 2021, 11:59 malam. Jadi bagi yang dah menghadiri taklimat ni, kalau ada kawan-kawan yang tak sempat nak daftar hari tu kan sebelum 16 Ogos hari tu, boleh wawarkan kepada mereka sempat lagi untuk daftar. Kami extend sehingga 22 Ogos. Jadi di laman web pun kami dah buka pendaftaran, jadi boleh lagi. Okey, sebelum 22 Ogos 2021 hari Ahad 11:59 malam. Okay, seterusnya selepas ini kami akan teruskan dengan taklimat dan bengkel peserta. Jadi ini taklimat yang pertama lah dan ada lagi 5 siri bengkel bermula esok, okay, 20 Ogos sehingga 13 September 2021. Okay, nanti kita akan senaraikanlah tarikh-tarikhnya.
Okey. Okey, yang ketiga pula, selepas menghadiri bengkel, okey, peserta perlulah hantar buat secara fizikal projek tu, okey, prototype tu, dan juga perlu hantar laporan dan video projek sebelum 15 Oktober 2021. Okey, yang ni pun 11:59 malam juga. Okey, ini penting lah. Okey, mesti hantar sebelum. Okey, kalau hantar selepas tu kami tak dapat terima lah. Okey, sebelum 15 Oktober 2021. Okey. Jadi untuk semua yang menghantar um, projek laporan dan video projek itu akan layak untuk mendapat sijil penyertaan. Okey, kalau setakat mendaftar hari ini saja tak layak lagi untuk dapat sijil. Kami maklumkan siap-siap, tapi perlulah menghantar video dan juga laporan untuk mendapat sijil penyertaan. Okey, so daripada uh, video dan laporan yang telah dihantar tu, kami akan buat saringan. So daripada saringan tu akan disenarai pendekkan sebanyak 40 kumpulan. Di mana 40 kumpulan ni video dia akan dimuat naik di channel YouTube Pusat Sains Negara Official. Ini boleh tengok. Dah boleh sekarang tak ada lagi dah video kan. Okey, sekarang ni kalau nak tengok video-video PSN yang lain ada dekat situ. Okey. Channel YouTube Pusat Sains Negara Official. Okay, kita akan undi selama 5 hari, 29, 30, 1, 2, 3, 5 hari iaitu 29 Oktober hingga 3 November untuk undian YouTube lah. So siapa yang paling banyak share, paling banyak like, yang ni peserta berpeluang untuk sharekan video masing-masing kepada rakan-rakan, keluarga semua kan. Okey, daripada 40 kumpulan tu pula kita akan senarai pendekkan lagi, okey, kepada 20 kumpulan, iaitu 10 daripada sekolah kategori sekolah rendah dan 10 daripada sekolah menengah. Okey, 20 kumpulan ni kita panggil sebagai finalis lah, yang mana mereka akan bertanding di pertandingan akhir secara live pitching. So live pitching ni ialah bentangan kepada juri secara dalam talian pada tarikh 2 hingga 3 November. Okey, tarikh-tarikh ni saya ingatkan dia mungkin akan berubah, tapi apa-apa pun kami akan maklumkan di dalam website dan kami akan email lah sekiranya ada perubahan. Okey. Tapi tarikh penghantaran laporan dan video projek tu so far memang tak ada perubahan lah, memang 15 Oktober 2021. Okey. Okay, baik, next. Okey, ni yang saya cakap mengenai bengkel tadi kan. Jadi kita ada senaraikan 6 bengkel termasuk hari inilah taklimat pertandingan. So taklimat pertandingan yang pertama sekali hari ini pada 19 Ogos 2021. Okey, seterusnya bengkel sains komunikasi pada 20 Ogos esok. Okey, pukul 2:30 petang hingga 5 petang. Okey, minggu depan kita ada matlamat pembangunan lestari pukul 10 pagi 25 Ogos 2021 hari Rabu Hari Rabu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, seterusnya kita ada Quest for Information 4 September hari Sabtu 10 pagi hingga 1 petang. Okey, seterusnya kita ada Tinker with Tinkercad 11 September 2021 hari Sabtu 9 pagi hingga 1 petang. Dan juga yang terakhir Design Thinking ataupun Engineering Challenge. Okey, pada 13 September 2021 hari Isnin pukul 2:30 petang hingga 5:30 petang. Okey, jadi tarikh-tarikh ni kami dah email juga kan bersama dalam email kepada penyelia semalam ke 2 hari lepas. Jadi mohon peserta dan juga penyelia boleh book lah kalender masing-masing kan. Pastikan untuk hadir ke sesi-sesi yang kami dah sediakan ni, jangan lepaskan peluang sebab melalui bengkel ni kami mengharapkan peserta semua dapat faham lebih lagi mengenai pertandingan ni kan, dapat membantu untuk menyelesaikan cabaran pertandingan. Okey, kalau kita tengok dekat jadual ni, kalau tengok dekat kolom penyertaan tu kami ada tulis sama ada peserta NTC ataupun umum. Okey, so untuk peserta NTC ialah yang hadir pada hari inilah yang mendaftar sebagai peserta. Tapi kami juga buka kepada umum 3 bengkel iaitu Sains Komunikasi, Matlamat Pembangunan Lestari dan Quest for Information. Jadi ini boleh wawarkanlah kepada rakan ke kan, kalau ada nak join tapi mereka tak mendaftar sebagai peserta, mereka boleh join dan dapat manfaat daripada pertandingan ini. Okey.
Okey, lagi satu saya juga nak ingatkan, waktu-waktu pertandingan ni dia ada waktu dia kan waktu-waktu bengkel ni ada 2:30 lah, pukul 10. Jadi nak minta untuk peserta masuk awal. Masuk awal pada setengah jam sebelum dah masuk. Kiranya kalau 2:30 start, pukul 3 kita akan buka link awal dah boleh masuk. Okay. Sebab bengkel umum kan, jadi orang kira public boleh masuk juga. So kami nak pastikan peserta pertandingan untuk masuk lebih awal lah daripada audiens yang lain. Okay. Dan juga jangan lupa untuk kita akan pakai aplikasi Zoom. So bila Zoom ni kita boleh tukar nama dia. Nama kita lah, nama kita kan. So nama kita kena tulis dekat situ nama dengan tulis NTC 2021. Okay, tak apa. Next. Okey, macam ni kan. Okey. Kita kena masuk, minta peserta untuk masuk 30 minit lebih awal daripada waktu bengkel yang dinyatakan, dan juga kena gunakan nama sebenar. Okey, contohnya kat sini dia tulis Ahmad, okey, dalam kurungan 2021. Okey, nama Kalisha NTC 2021. Okey. Okey, macam tu. Alright, next. Okey, baiklah. Bagi garis panduan penghantaran projek, okey. Untuk penghantaran projek ni, sekali lagi saya ingatkan, waktu tarikh tutupnya ialah 15 Oktober 2021, 11:59 malam. Okey. Okey, untuk step dia, okey, tengok 1, 2, 3 tu. Yang pertama, jadi nanti pelajar akan buat dia punya laporan dengan video kan. Jadi dengan poster, okay. Jadi semua tu kena masukkan dalam satu zip file. Okay, lepas tu yang kedua kena rename file tu sebagai ikut guideline ni, iaitu kategori sekolah. Kalau sekolah rendah lah, kalau menengah, okay. Lepas tu SDG berapa kan, antara 2 dengan 12 tu kan. So rendah SDG 2 contohnya. Okay, lepas tu nama kumpulan. So nama kumpulan apa ni kat sini contohnya Shine Line. So namakan zip file tu dengan kategori SDG dan juga kumpulan. Okay. Okay, lepas tu kena email kan, okay, pautan file tu kepada tinkering 2021.psn@gmail.com. Ini boleh guna apa-apa sebarang cloud sharing lah, sama ada WeTransfer ke Google Drive ke, apa-apa yang familiar. Okay. Okay, next. Okay, dari segi apa yang perlu dihantar, okay, kami menyediakan 3 perkara lah sebenarnya. 3 perkara iaitu laporan bertulis, poster projek dan juga video projek. Okey, kita ada 2 kategori kan, sekolah rendah, sekolah menengah. Untuk kategori sekolah rendah, hanya perlu hantar poster projek dan video projek sahaja. Jadi kami bagi kira kelonggaran lah untuk sekolah rendah, tak perlu hantar laporan bertulis. Cuma nanti dalam pautan dalam Google Drive tu dia just ada satu page je, satu page just nama, projek macam tu je lah untuk sekolah rendah. Okay. Tapi sekolah menengah perlu hantar laporan bertulis. Okay. Okey, baiklah saya go through satu-satu lah. Untuk laporan bertulis, okey, dekat sini pun kita dah tulis perlu tulisan apa, tulisan Arial, saiz 12, spacing, margin dia berapa. Yang ini semua sebenarnya kita dah nyatakan dekat dalam website. Jadi kalau tak sempat tulis pun jangan risaulah, kami ada dah tulis di website lah. So boleh refer. Okey, boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan perlu dihantar dalam soft copy bentuk PDF. Okey. Untuk PDF, kandungan laporan perlu ada 77 kriteria tu. So kami dah sediakan dalam bentuk template, jadi perlu isi saja. Okay, template tu boleh muat turun di halaman web. Okay, bagi poster projek pula, ini pun kami dah sediakan template, boleh isi. Boleh isi terus, okay. Menggunakan tulisan Arial, saiz 24, single spacing, boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan perlu hantar dalam format PDF, okay. Sama seperti laporan PDF. Kandungan poster ada 7 juga, sama macam laporan.
semua ni kami dah tulis dalam template tu, cuma bergantung kepada kreativiti peserta. Kalau nak tambah, maksudnya kalau nak buat dalam Canva ke boleh, tak ada masalah. Canva ke AI ke apa-apa yang peserta rasa lebih cantik, lebih kreatif kan, tak ada masalah. Okey, digalakkan menggunakan elemen infografi. Okey, sebab poster ni macam mana yang kita tahu, tujuannya untuk bila orang baca kita senang nak faham kan. Jadi tambahlah banyak gambar, ada graf ke yang mana lebih mudah untuk juri faham mengenai projek tu nanti. Okey. Okey, untuk video projek pula. Okey, video projek dalam bentuk MP4 dengan resolusi 720 piksel hingga 1080 piksel. Durasi maksimum video adalah 3 minit. Pembentangan mestilah dilakukan oleh pelajar. Okey, sebenarnya semua ni hendaklah dilakukan oleh peserta lah, oleh pelajar. Tujuan penyelia ada kat situ untuk membimbing saja. Ya. Okey, bahasa penghantar boleh dilakukan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Pada awal pengenalan video hendaklah diletakkan kategori, nama kumpulan dan tajuk projek. Jadi video perlulah mendemonstrasikan tentang kaedah dan juga hasil projek tersebut. Okey, kandungan projek yang taklah ringkas dan mudah difahami. Okey, serta video boleh ditambah dengan elemen-elemen kreativiti. Contohnya animasi, lakonan, mengikut kreativiti peserta lah. Okey, dan digalakkan membuat suntikan video dalam kualiti tinggi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk pemakahan. Okey, sebelum tu saya go through dulu soalan di chat lah. Okey. Kalau ada apa-apa yang boleh saya jawab terus. Okey. Taklimat ni untuk peserta yang telah mendaftar. Betul, bagi yang belum mendaftar, kami lanjutkan tarikh pendaftaran. Tapi lepas ni kami record Zoom ni, jadi yang mendaftar sehingga 22 tu nanti boleh refer lah, kami akan buat pautan di laman web ataupun di channel YouTube kami. Okay, nanti kami akan maklumkan. Okay. Apa-apa memang boleh dapatkan di website lah. Okay. Untuk laporan tu okay, ni clear lah untuk sekolah menengah, kena hantar laporan bertulis, poster dan juga video. Untuk sekolah rendah dia tak ada laporan, tapi dia ada satu macam slip saja. Okay, dan poster serta video projek. Okey, lagi satu saya nak ingatkan kat sini, ada juga cikgu yang telefon kami sebelum ni, mereka menyuarakan kerisauan lah sebab sekarang ni kita MCO kan, apa? PPN. Okey, jadi mungkin susah student nak jumpa untuk buat projek. Jadi yang ini kami nasihatkan terpulang kepada kreativiti peserta. Okey, mungkin boleh bincang secara dalam talian lah, bincang nak buat projek apa. Okey, buatlah meeting Google Meet ke apa kan. Okey, kemudian cuba untuk bahagikan tas-tas yang ada. Okey, mungkin projek tu mungkin semua orang boleh buat. Okey, contohnya projek ni kita try semua orang buat. Okey, tapi buatlah berbeza-beza sikit kan. Boleh letak dalam report tu banyak sikit pun boleh ubah dia kan. Okay, lepas tu combine, mungkin seorang finalizekan video, seorang finalizekan poster. Jadi ini memang kami pulangkan kepada peserta untuk ikut kreativiti masing-masing macam mana untuk selesaikan task ni. Okay? Okay, baiklah. Saya sambung mengenai kriteria pemakahan ni. Okay, untuk kriteria pemakahan dari segi saringan, dia akan ambil 50% dari laporan projek. Laporan tu maksudnya laporan dan poster lah. Dan 50% lagi akan diambil daripada video projek. Okay. So apa yang akan dinilai daripada laporan tu? Okay. Ada 6 kriteria, iaitu objektif, yang kelima markah, penyata masalah, penyelesaian masalah sama ada ia dapat memberi faedah kepada ramai masyarakat, 10 markah.
Okey, yang ketiga bahan dan lakaran reka bentuk prototype tu serta kaedah pelaksanaan sebanyak 10 markah. Okey, yang keempat penggunaan teknologi kreativiti dan inovasi sebanyak 10 markah. Keunikan projek, maksudnya projek ini originality dia lah, tak sama dengan yang lain kan, 5 markah. Okey, yang keenam hasil kajian dan data analisis sebanyak 15 markah, semuanya 55 markah. Okey, bagi segi video projek, okey, kita ada 4 kriteria iaitu pengisian video, iaitu storyline video sebanyak 20 markah. Okey, kaedah metodologi termasuklah demonstrasi macam mana uh, kita buat prototype tu kan, dan juga pengumpulan data sebanyak 20 markah. Okey, yang ketiga kaedah penyampaian. Maksudnya dalam video tu mudah untuk juri faham kan mengenai apa yang nak diterangkan. Okey, yang keempat penggunaan teknologi dan kreativiti. Okey, ini ni ialah lakonan, special effect, muzik ke, ada drama ke, animasi, okey. So semuanya 65 markah tapi akan diperatuskan kepada 50. So 50 50 jadi 100 markah. So daripada markah saringan ni 40 kumpulan kita akan pilih senarai pendekkan untuk kita upload videonya ke YouTube nanti. Okey. Okey, boleh tak penyelia yang sama bagi berapa kumpulan? Okey, yang ni boleh, kita boleh bagi penyelia yang sama tapi student tak boleh lah. Okey, student tak boleh yang sama lah. Right, okay, next. Okey, okey, ini untuk pertandingan akhir. So daripada 40 kumpulan tadi kami senaraikan 40 kan. Okey, 40 tu kami akan senarai pendekkan lagi sebanyak 20 kumpulan, iaitu 10 kumpulan sekolah rendah dan 10 kumpulan sekolah menengah. Itu maksimum lah ikut kriteria pada penilaian juri nanti. Okey. Okey, jadi dari segi peringkat akhir ni 50% ialah kami akan bring forward sebenarnya daripada markah saringan tadi 40% dan juga undian YouTube tu dia akan diambil kira juga tapi tak banyak lah 10%. Tapi dekat sini pun maksudnya boleh menyumbang juga kepada markah final lah. Okey, so markah untuk live pitching tu pula dia akan menyumbang sebanyak 50% dan kriterianya ialah 4 yang kita sebutkan ni iaitu penggunaan teknologi, kreativiti dan inovasi dan juga kaedah penyampaian, kreativiti dalam persembahan dan juga keaslian projek. Okay, yang ni untuk live pitching ni tak apa, kita akan email guideline lah kepada peserta apabila sampai masanya sebelum untuk final tu kami akan email dia garis panduan dia berapa minit semua kan. Okay, next. Okay, yang dinanti-nantikan. Jadi pertandingan ni mestilah ada hadiah. Jadi hadiahnya okay, ada untuk kategori skor rendah, juara akan menerima wang tunai RM1,200 dan juga kit pendidikan bernilai RM400. Okay, naib juara wang tunai RM800, tempat ketiga pula wang tunai RM600, tempat keempat dan kelima masing-masing bernilai RM400 dan RM300. Okay. Untuk tahun ni kita ada kelainan daripada tahun lepas. Kita sediakan hadiah untuk tempat pertama hingga kelima. Tahun ni kita tambah lagi 2 kategori iaitu pilihan juri dan juga video projek terbaik. Jadi maksudnya untuk video projek terbaik ini daripada 40 peserta yang kami senarai pendek tu kan, mungkin peserta ni dia tak menang 1 sampai 5 tapi dia punya video dapat like and share yang paling banyak di YouTube PSN tu, jadi dia layak untuk dapat hadiah video projek terbaik lah. Okay. Untuk kategori sekolah menengah pula, juara akan menerima hadiah wang tunai RM1,500, okay, dan kit pendidikan bernilai RM500. Naik juara menerima wang tunai RM1,000. Tempat ketiga
akan menerima wang tunai bernilai RM700. Tempat keempat dan kelima, wang tunai bernilai RM500 dan RM400. Okey. Dan juri wang tunai bernilai RM300 dan video projek terbaik pun RM300 juga. Okey, next. Okey, baiklah, untuk template-template tadi boleh dimuat turun di website pertandingan lah. Itu template laporan dan juga template poster. Okey, next. Okey, yang ini saya rasa semua dah pernah tengok lah kan website pertandingan. At least penyelia lah dah tengok kan. Okey, semua syarat-syaratnya ada dekat situ, format untuk hantar, semuanya kami dah tuliskan. Okey, yang di sebelah kanan ni pula ialah itu template poster lah. Okey, yang ni pun boleh muat turun di laman web pertandingan. Okey, next. Okey, untuk maklumat lanjut boleh hubungi sama ada saya ataupun Puan Hafawati dan juga Puan Emilia. So boleh hubungi kami tu, boleh email ataupun boleh telefon di telefon bimbit lah sebab kami work from home sekarang. Jadi boleh telefon bimbit yang tertera ataupun boleh WhatsApp saja. Okay? Atau juga boleh email kepada urus setia pertandingan iaitu di tinkering2021.psn@gmail.com. Okay. Okay, next. Okay, untuk taklimat kita dah habis, jadi saya akan tengoklah ada tak soalan-soalan yang kita belum jawab lagi ya. Ataupun kalau ada nak suarakan ke boleh on mic dan cakap lah. Ada lagi tak apa yang kita belum jawab? Okay, hello Puan Haizun. Saya bacakan soalan daripada di ruangan chat. Okay, pertandingan ini dikira sebagai pertandingan peringkat negeri atau peringkat kebangsaan? Pertanyaan daripada Tan Yi Chi. Pertandingan ini kami dah hantar kepada Okey, maaf saya mute tadi. Okey, untuk pertandingan ni kami dah hantar apa ni permohonan kepada Biro Bahagian Sukan Seni dan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia lah. Maksudnya dari segi penyertaan memang kami dapat kelulusan daripada KPM. Okey, cuma untuk taraf pertandingan tu kami ada tanya jugalah macam mana kan. Jadi syarat yang mereka nyatakan perlu 3 negeri. Sekurang-kurangnya ada 3 negeri. Jadi so far kita tengok penyertaan memang ada banyak negeri, sepatutnya layaklah untuk bertaraf kebangsaan. Okey, cuma dari segi pihak urus dia kami perlu untuk sediakan laporan selepas pertandingan ini tamat. Kami akan sediakan laporan untuk hantar kepada KPM. Okey, jadi kira lepas pertandingan tamat lah baru kira KPM akan iktirafkan pertandingan ini menjadi kebangsaan. Jadi sebelum tu mereka dia ada database dia kan yang saya faham. Jadi tu kena tunggu lepas pertandingan tamat iaitu pada November nanti. Saya harap menjawab soalan. Soalan kedua pun lebih beserta contoh produk sifat laporan SDG yang 12 fikiran. Ini berkenaan contoh Contoh SDG ke? Okey. Yang ni kita akan ada sesi-sesi bengkel nanti. So kita ada bengkel SDG, kita ada bengkel engineering design. Masa tu kami akan tunjuk beberapa contoh lah yang boleh juga nak ambil idea ataupun idea-idea lain kan. Okey. Kalau nak bagi on the spot saya boleh bagi kalau SDG yang kedua tu dia mengenai kelaparan sifar. So kalau kelaparan sifar ni apa-apa sahaja mengenai makanan. Boleh jadi penghasilan makanan ataupun proses ke, pengawetan ke ataupun tanaman ke, hidroponik
kan. Okay, so jadi masalah dia mungkin susah untuk mendapat bekalan makanan. Okay, jadi kita buat satu sistem untuk memudahkan apa mak-mak untuk apa ni menanam menyiram pokok ke macam itulah. Jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan makanan dan apa ni mengurangkan kelaparan kan boleh masuk bawah SDG tu. Untuk SDG yang ke-12 tu pula dia mengenai lebih boleh kaitkan dengan waste apa sisa bahan-bahan terbuang ke baja ke ataupun kita nak menghasilkan suatu produk yang berguna kan yang berguna untuk tengoklah kegunaan rumah kita. Sebab tu kena attend bengkel tu. Kena attend bengkel yang design thinking tu nanti kita akan ajar. Macam mula-mula kita kena cari apa agaknya masalah di sekitaran kita kan. Okay, siapa pula yang terlibat dengan masalah ni, yang sama ada mak-mak ke, pelajar ke, ataupun penjual apa ni penjaja ke kan, untuk kita bantu untuk selesaikan masalah. Lepas tu baru kita boleh dapat idea macam mana kita nak selesaikan, baru kita boleh lakarkan apa produk yang kita boleh reka cipta tu. Okay. And apa pula kita boleh test, contohnya apa panjang dia berbeza ke, ataupun kalau peringkat umur yang berbeza lain ke. Okay, ini semua insyaAllah kita boleh dapat dalam bengkel lah. Okay, yang saya bagi contoh tu apa yang saya terfikir sekarang lah, nanti boleh tanya lagi. Okay. Okay, ada lagi tak? Okay, ada lagi tak Afah? Ada. Okey, boleh terangkan penyertaan sekolah rendah? Boleh Puan terangkan penyertaan dari sekolah rendah semula? Pertanyaan daripada LSW. Mungkin dia kurang jelas. Okay. Macam mana ya? Boleh kita pergi ke slide ke sekolah rendah? Apa yang perlu dihantar? Boleh tolong dia? Okey, kejap kita share slide tadi dekat bahagian format tu ya. Okey, sambil kita tunggu ada pertanyaan lagi. Semua peserta dapat sijil penyertaan dan ada dapat medal tak? Okey, untuk peserta dia nanti 15 Oktober tu tarikh tutup pendaftaran penyertaan kan. Jadi perlulah hantar untuk sekolah menengah kena hantar 3 tu lah, laporan, video dan juga poster. Okey, untuk sekolah rendah dia sebenarnya ada 3 juga tau, cuma dia bukan laporan. Untuk sekolah rendah ni dia hanya macam slip saja, just nama tajuk macam tu je. Okay. Tapi semua ni ada kami nyatakan di website pertandingan. Okay, so boleh rujuk dekat situ. Kena hantar poster dengan apa tadi, video lah untuk sekolah rendah. Okay, siapa yang hantar selagi berisi apa ni laporan tu, kami akan berikan sijil lah. Kalau kosong kami tak dapat lah nak berikan kan. Okey, kami akan berikan sijil penyertaan. Okey, untuk pemenang kami akan berikan sijil pemenang lah. Okey, untuk apa lagi? Untuk trofi hanya pemenang 1 hingga 3 saja. Okey. Okey, saya harap clear yang tu. Okey, untuk apa tadi, sekolah menengah, sekolah rendah tadi. Okey, macam kita tulis kat sini, untuk sekolah menengah dia kena hantar 3, laporan, poster dengan video. Okey, untuk sekolah rendah dia ada 3 juga item. Okey, tapi dia bukan laporan. Dia bukan laporan. Kena tengok dekat website, okey. Okey, so dia nak kena hantar poster dengan video dengan ada satu slip. Dia just sekeping je yang tu. Satu page je. Okey. Poster dengan video lah untuk sekolah rendah. Okey, okey lagi? Ada lagi tak Afah? Okey. Okey, daripada Puan Niteshwar, projek tersebut perlu dibuat mengikut skala sebenar ke? Boleh saya tahu apa maksud Puan?
Okey, dia tak perlu ikut skala sebenar. Maksudnya nak buat dia ikut skala sebenar tak ada masalah. Tapi kalau untuk prototype yang versi prototype pun kami terima. Maksudnya kami hanya mengharapkan prototype sajalah. Tapi kalau peserta boleh buat yang skala apa ni real size kan, why not? Mungkin akan dapat markah lebih lah dekat situ. Okay. Example hydroponic included dalam sifar kelaparan, ya? Boleh masuk asalkan dia kena berbeza lah kan, macam dia kena ada keunikan dia tersendirilah. Kalau tak dia samalah macam yang ada di pasaran kan. Oh, ada satu soalan yang saya terlepas tadi mengenai keunikan. Boleh Puan terangkan mengenai keunikan? Apa yang dimaksudkan dengan keunikan? Okay. Keunikan ni dia macam saya cakap tadi, dia asli lah, dia lain daripada yang lain. Kita tak jumpa sama macam itu je lah yang ada, ataupun kalau kita compare dengan yang ada di pasaran ataupun yang orang lain pernah buat, uh, ada keunikan dia. Okay, inilah uh, apa ni keistimewaan tersendiri ataupun um, ya keistimewaan tersendiri yang kalau dengan kita punya prototype ni kalau contohnya ada produk lain tak dapat untuk cater, kalau dapat cater 10 orang je contohnya kan, tapi produk kita ni 100 orang ke boleh. Tu keunikan dia lah, kena sebab tu kena fikir apakah keunikan produk masing-masing kan, prototype masing-masing. Okey. Soalan daripada Encik Hez, kiranya gunakan bahan kita semula itu sustainable ke? Saya boleh kata ya. Tapi saya rasa macam ni kot ya. Mungkin ada sesetengah projek dia boleh jatuh bawah dua-dua. Dia boleh jatuh bawah dua-dua SDG. Macam projek kita semula tapi nak buat untuk kelaparan macam tu kan. Dia boleh jadi juga. So kalau macam ni, untuk jawab soalan tadi saya jawab ya, dia boleh jatuh bawah SDG 12 tu lah. Tapi kalaulah ada projek yang kita rasa macam ni dua-dua SDG ni, jadi ikutlah bergantung kepada peserta untuk nilaikan dia berat pada mana. Dia berat pada apa ni, yang SDG 2 ke SDG 12 macam tu. Okay, ada beberapa soalan mengenai topik, mungkin diorang dah bincang bersama mereka. Diorang nak tahu sama ada contohnya hand sanitizer machine, water dispenser, adakah termasuk daripada kategori pertandingan ini? So dia susah juga nak jawab sebab saya tak tahu detail projek tu. Kalau dia kena dengan SDG tu, contohnya menggunakan bahan terpakai ke apa kan, dia boleh jadi. Maksudnya juri nanti dia boleh ambil kira sebagai kena dengan tema lah. As long as kena dengan tema. Jadi kami minta peserta untuk fikir betul-betul lah. Asalkan kena dengan tema. And sebab nanti dalam report, dalam poster tu kena kaitkan lah, kena tulis dalam tu. Okay, kaitan dengan SDG adalah begini. Macam tu. Kena pertahankan projek. Okay, kena tulislah kaitannya macam mana supaya nanti boleh buat juri rasa betul lah projek ini kena dengan tema and boleh bagi markah untuk sekian-sekian. Okay. Okay, ini soalan berkaitan dengan video. Adakah durasi video perlu tepat 3 minit atau sekiranya terlebih masa masih diterima? Maksimum 3 minit. Jadi kita tak maksimum 3 minit. Tak boleh lebih lah daripada tu. Okay, selain itu, boleh ke satu kumpulan buat dua perkara, contoh kelaparan sifar dan produk, maksudnya SDG 2 dan SDG 12 dalam satu video? Kejap. Satu video. Dia asalkan dia satu projek. Macam dalam syarat tadi kan, boleh tak go dekat syarat tadi dia? Dekat syarat tadi, yang 1 sampai 12 tu.
Okey, lagi. Atas dia. Atas lagi. 1 sampai 12 tu. Atas, 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 atas. Lagi. Bukan, dia yang lagi. Lagi. Okey, ni. Okey. Okey. Okey, untuk yang ni kan kita cakap nombor 4 tu hanya satu projek sahaja setiap kumpulan. Maksudnya kena satu projek je lah. Tapi macam saya cakap tadi, kalaulah projek tu macam peserta rasa macam ini dua-dua SDG ni, kena cuba pilih salah satu juga. Tengok mana yang dia berat. Sama ada SG 2 ke ataupun 12. Macam tu. Cuba pilih jugalah. Okay? Okey, mengenai video tu juga, perlu dinyatakan ke masalah keunikan fusi dan sebagainya sebab ada concern kalau 3 minit tu macam tak cukup. Kecuali demonstrasi. Macam mana tu? Buka slide apa tu? Format video tu je. Markah video, sorry. Okay, lagi. Bawah dia rasanya. Okay. Macam mana tadi? Oh, okay. Oh, mungkin tak cukup masa kan? Okay, dalam yang ni, nombor 2 tu, dia ada markah untuk metodologi kan? Okay, yang penting kami tengok macam mana penghasilan demonstrasi buat prototype tu dan juga macam mana hasil dia. Hasil daripada prototype tu dapat apa. Okay, yang tu akan dapat 20 markah lah. Untuk keunikan tu, dia terpulang kepada macam mana kreativiti peserta tau. Mungkin kalau tak sempat cakap boleh tulis ke, ikut kreativiti lah. Mungkin ada apa keluar ikon ke dekat dalam tu. Okay, yang ni memang kami serahkan kepada peserta lah. Okay. Sebab tu ada kaedah penyampaian interaksi yang mudah difahami semua tu dan juga penggunaan teknologi tu. Okay. Okay, next daripada Siva Naskri. Bertanam dengan buangan termasuk dalam sustainable ke? Boleh jelaskan tak soalan ni mengenai apa? Boleh buka mic kepada Siva Naskri. Maksudnya macam mana soalan ni? Minta Siva Naskri untuk buka mic. Ni adik ni ya, okey. Saya cuba jawab dulu ya. Oh, untuk sustainable. Ni yang saya faham lah. Kalau kita buat projek penanaman pakai bahan terbuang kan. Ini termasuk sustainable ke tak? Kalau bagi saya, sustainable lah. Sebab dia pakai bahan terbuang. Okay. So sustainable ni dia ialah benda yang lestari, benda yang tak menyebabkan pembaziran. Tapi tak apa sebab nanti kita ada session SDG. Penceramah yang kita jemput tu mungkin lebih pakar lah untuk menjawab mengenai sustainability ni ke tak. Okay, tapi cuma bagi pendapat saya sendiri, selagi dia tak menyebabkan pencemaran, kita mengurangkan sisa-sisa di sekitar kita, kita boleh pakai bahan terbuang, ianya adalah termasuk di bawah sustainable. Okay. Apa ni? Okay.
Okey, untuk soalan mengenai video lagi, penghasilan video tu memang kena bercakap saja ke atau boleh letak teks? Boleh, semua pun boleh ikut kreativiti peserta. Nak bercakap boleh, nak buat voice over boleh, nak buat apa macam suara keluar suara robot pun boleh. Okay, semua pun boleh ikut kreativiti. Okey, soalan mengenai poster. Daripada Encik Adam Muhammad, poster kena ikut template ke atau kreativiti? Poster yang paling minimum sekali boleh ikut template, tapi kalau nak buat apa ni melalui apps apa ni lain macam Canva ke nak lagi cantik tak ada masalah. Asalkan ada tujuh elemen tu. Okay? Okey, kita buka juga. Siapa nak buka on mic, boleh tanyakan direct kepada Puan Haizun. Okey, kita buka untuk soalan terakhir. Ada soalan boleh type di chat atau boleh onkan mic anda. Kita buka soalan sebelum kita akhiri sesi taklimat pada petang ni. Okey, ada daripada Encik Adam Farish. Nak send poster dan laporan kena pakai PDF ke? Betul. Sebab dalam syarat tu, dalam format tu kami dah tulis siap-siap kena hantar dalam format PDF. Okay? Okey, dalam video tu kena ada semua peserta ke Puan atau seorang je boleh present? Okey, untuk yang ni kena ada tiga-tiga. Cuma tak perlu, maksud saya mungkin video tu dia sambungan macam tiga video boleh jadi macam tu. Sebab kami faham kekangan MCO kan. Um, jadi just perlu ada peserta lah dalam tu. Kalau ada dua orang dalam kumpulan tu ada dua lah muka dalam tu. Kalau ada tiga orang kan ada tiga. Macam tapi maksud saya tak perlulah wujud dalam frame yang sama kan. Kalau sebab tak sempat nak berjumpa kan, mungkin video tu di-combine pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi. Video tu kena present atau hantar ke link yang tertentu? Maksudnya kita kena Okey, untuk video ni memang kena hantar, kena masuk dalam file tadi kan? Macam cakap tadi tu, masuk dalam satu zip file. Okey, lepas tu zip file tu kena share melalui apa ni Google Drive ke ataupun WeTransfer ke, kena hantar. Dia kami tak ada link lah, just hantar je pada Gmail tu. tinkering2021 .psn@gmail.com. Okay, so kena hantar ke email tersebut. Gmail ni tak silap saya biasanya dia 25 megabyte. Setahu saya lah. Tapi maksudnya kalau lebih daripada tu kena pakai pautan. Kena pautan Google Drive. Nak selamat pakai pautan lah. Okay. Okey, ada contoh laporan tak Puan?
template ada. So far kami tak sediakan contoh yang berisi lah. Tapi nanti kita boleh pertimbangkan lah untuk dalam bengkel nanti kami tengok macam mana. Okay. Okey, bagaimana cara untuk dapatkan link bengkel seterusnya? Okey, untuk link bengkel seterusnya kami telah emailkan bersama-sama dengan taklimat pada hari ini. Kita boleh refer balik kepada slide bengkel-bengkel. Nanti kita akan share pada situ. Tapi untuk link ni sebenarnya kita dah email dah dalam email jemputan kepada taklimat ni, kami dah attach sekali. Kira ada slide yang ada pautan Zoom ni. So nanti boleh buka boleh buka balik email tu, boleh klik. Tapi nanti Universiti akan hantar reminder jugalah. Sebelum bengkel tu kami akan hantar reminder untuk pautan. Okay. Okey Puan, untuk share video tu peserta yang share atau viewer sahaja? Ini dekat YouTube ke? Saya rasa kat YouTube ni kan. Untuk yang share tu boleh, maksudnya nanti kita akan upload dekat YouTube kan. So nanti peserta kena carilah, okey ada tak ya kita termasuk tak dalam 40 yang disenarai pendekkan tu. So bila kita jumpa video kita boleh share and minta lah kawan-kawan kita tolong share dekat kawan-kawan dia juga boleh, tak ada masalah. Sebab nanti yang akan dikira last sekali ialah like dengan view dekat situ. Okay. Okay, soalan ni saya rasa soalan last. Okay, kalau mengenai video juga, macam mana video itu dibahagikan tugas? Macam seorang berada dalam video dan seorang lagi mengedit, boleh ke? Contohnya macam seorang pelakon, seorang lagi edit. Maknanya bukan dua orang berada dalam video yang sama. Saya faham tu. Maksudnya seorang jadi ambil gambar dan seorang akan berlakon lah kat depan tu kan? Tiga-tiga nak kena ada dalam video tersebut. Tak, dia boleh take turn. Maksudnya dia boleh take turn lah. Seorang berlakon, seorang ambil video. Lepas tu boleh tukar. Boleh tukar orang. Disarankan macam tu lah. Untuk edit tu terpulanglah kepada peserta kan, nak bagi kepada siapa pun. Okay, ada lagi soalan? Soalan last sekali sebelum kita berakhir pada sesi hari ini. Okay, dalam video tu juga semua team member mesti muncul dalam video ke? Maksudnya? Ya betul, walaupun bukan pada masa yang sama. Kita minta macam tu ya. Nej, vi håller den. Okay, lagi satu soalan. Reka bentuk merujuk kepada pembinaan bahan guna kita semula.
Reka bentuk tu maksudnya pembinaan prototype tu lah, pembinaan ciptaan tu. Kiranya tak kisahlah menggunakan bahan apa pun, kan, bahan kita semula ke ataupun bahan yang kita beli ke, asalkan dia macam mana tunjukkan kita buat benda tu. Macam mana hasilkan benda tu. Kiranya dalam video tu taklah tengok dah jadi buku ke contohnya kan. Tapi dia macam mana nak hasilkan benda tu, proses dia. Okay, saya harap menjawab soalan. Okay, apa-apa nanti kalau tak faham boleh hubungi kami punya urus dia lah. Okay. Okay, terima kasih kepada semua soalan-soalan tadi dan terima kasih juga kepada Puan Haizun atas maklumat dan perkongsian yang diberikan. Harap semuanya jelas mengenai perkara-perkara yang telah disampaikan. Okey, sebelum kami akhiri sesi petang ini, ingin saya ingatkan kepada peserta untuk menghadiri ke semua bengkel yang telah kami sediakan seperti yang dipaparkan sekarang ni. Kami juga telah menghantar email mengenai bengkel tersebut berserta dengan pautan. Okey, diminta juga para peserta untuk masuk ke link tersebut 30 minit lebih awal disertakan dengan nama dalam kurungan NTC 2021. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh emailkan kepada kami di tinkerring2021.psn@gmail.com. Okey, sekian saja pada petang ini. Terima kasih kerana menghadiri sesi taklimat pada hari ini. Okey, kita jumpa esok di bengkel Sains Komunikasi pada pukul 2.30 petang. Link kami akan sediakan, disediakan di pautan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sebelum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.